peluang dan ruang untuk beramal-amal saleh ini adalah peluang yang cukup terbuka. Peluang yang cukup terbuka oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membeza-bezakan manusia dalam apa keadaan sekalipun. Siapapun kita, peluang untuk beramal amal saleh terbuka dan dibuka. Mana amila, siapa sahaja. Ini neraca agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya rabbal alamin. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sadaqallahul azim. Surah An-Nahl ayat 97. Berbagi dan hormati Al-Fadhil Datuk Nazir Masjid Al-Falah Masjid 9 Sabang Jaya dan seluruh dan kuasa pengurusan masjid yang dihormati, yang diraihkan seluruh kehadiran para jamaah Jumaat 6 Ramadan Al-Mubarak. Pertama-tama alhamdulillah kesempatan yang berkat di waktu yang penuh ketenangan ini, mari sama-sama kita merafakkan syukur pada Allah Azza wa Jalla di atas nikmat yang Allah anugerahkan buat kita. Nikmat Islam, nikmat ibadah, nikmat kehidupan, nikmat nyawa dan rezeki-rezeki yang sebanyaknya, yang pasti semuanya adalah merupakan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala buat kita. Kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla. Apalagi pertemuan kita pada hari ini di waktu yang penuh keberkatan, di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan pelbagai keistimewaan, pahalanya, rahmatnya, keampunannya dan sebagainya. Sesungguhnya anugerah Allah buat kita yang Allah anugerahkan ini, tuan-tuan, bukan kecil maknanya.
maka tunjuklah rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan kita melaksanakan amal-amal salih. Ayat saya bacakan tadi dari surah An-Nahl 97 merupakan ayat yang penting untuk kita tadabbur tentangnya, memahami tentangnya, dan mengambil iktibar dari ayat tersebut. Maksud ayat tadi banyak sekali tuan-tuan. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun. Sesiapa yang beramal amal salih, dari lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, maka kami akan anugerahkan buat mereka itu kehidupan yang sebaik-baiknya. Walanajziyannahum, dan kami akan berikan balasan kepada mereka, satu balasan, ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kami akan berikan balasan yang paling sempurna di atas apa yang telah mereka lakukan. An-Nahl 97. Allahu Akbar, subhanallahil azim. Allah Subhanahu wa ta'ala atas sifatnya sebagai Tuhan yang Maha Pemurah, Ar-Rahman, atas sifatnya Tuhan yang Maha Penyayang, Ar-Rahim. Tuan-tuan, Allah tunjukkan bukti-bukti buat kita, satu jaminan yang pasti dan mesti kita akan capai. Suatulah para ulama kita dalam tafsir ayat ini, di antaranya adalah pandangan Imam As-Sa'di, Abdul Rahman As-Sa'di, seorang tokoh besar dalam tafsir, menyatakan bahawa peluang dan ruang untuk beramal-amal salih ini adalah peluang yang cukup terbuka. Peluang yang cukup terbuka oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah membeza-bezakan manusia dalam apa keadaan sekalipun. Siapapun kita, peluang untuk beramal amal salih terbuka dan dibuka. Mana amila, siapa sahaja. Ini neraca agama, neraca Islam jelas. Berbeza neraca dunia. Neraca dunia dalam kerangka nak buat satu benda yang tertentu atas nama apa kerja kita dunia ini, mungkin ada titik beza. Yang cerdik mungkin cepat dalam urusan sesuatu benda yang dilakukan. Yang kurang cerdik mungkin lambat, dah bahkan mungkin tak diberi peluang. Yang kaya peluang lebih luas dalam sesuatu perkara. Yang miskin peluang mungkin tak ada, tak beri peluang dalam satu dua keadaan. Yang cantik mungkin peluang lebih luas daripada yang kurang cantik. Ini dunia. Dan bukan dalam urusan keadaan masyarakat semasa, dalam keluarga pun. Mungkin seorang anak yang kurang cerdik, mak ayah tak berapa nak ambil cakna, bahkan pandang sipi je sebab kurang cerdik budak ni. Berbeza anak yang cerdik, yang bijak, pandai dalam urusan belajar dan seumpamanya, pelajaran, pandai, cerdik, mak ayah mungkin angkat dia, dipuji, dipuja, ruang terbuka diberi. Yang tak cerdik tak dipandang. Ini dunia. Kadang-kadang manusia terbatas dalam banyak keadaan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak begitu.
Allah SWT beri kita hambanya peluang keemasan sama sahaja. Mana amila salihan. Kata tafsir Al-Imam Abdurrahman Sa'di, jelas ini menunjukkan keluasan rahmat, cinta, sayang Allah kepada hambanya. Itulah tanda keluasan rahmat, cinta, sayang Allah kepada hambanya. Justru tuan-tuan, kesempatan Allah bagi kepada kita untuk cipta amal salah ini adalah satu peluang keemasan. Peluang keemasan. Maka marilah sama-sama kita ambil ingatan ayat ini demi untuk kelangsungan hidup kita. Tafsirannya begini, kata para ulama, ini sambil tafsiran beberapa kalangan ulama tafsir. Antara kata mereka, bila Allah sebut kalimah amila salihan, sesiapa yang buat amal salah, bermakna Allah Subhanahu wa ta'ala menggalakkan hambanya, al-has, menggalakkan kita dalam hidup ini. Bila sebut amal salah, gandakan, lakukanlah apa saja amal salah, ganda dan amalkanlah. Kenapa? Sebab peluang untuk kita beramal salah ini adalah peluang masa kita hidup di atas bumi, peluang masa hidup. Jadi kata para alim ulama tafsir, di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir dengan katanya, peluang amal salih peluang yang cukup jelas. Tinggal lagi amal salah yang bagaimana kita cipta dalam sebuah kehidupan. Amal salah bagaimana kita cipta dalam hidup kehidupan kita. Ini di antara perbincangan yang dibawakan para alim ulama, dan kata setengah di kalangan salafun salih para alim ulama kita, sebenarnya amal salih dalam maksud agama apa sahaja amalan-amalan yang Allah redha dan tidak bercanggah dengan ketentuan agama itu sendiri. Itu amal salih. Tuan-tuan sekalian, berdasarkan takrifan ini yang ringkas ini, padat, menunjuk kepada kita bahawa dalam setiap isi pergerakan kita, kita boleh mencatat sebanyak mungkin amal salah. Kita boleh mencatat amal salah setiap saat dan ketika tanpa cuai. Ini satu rezeki. Contoh kita ambil niat kita, niat dalam hati kita masing-masing. Kita berniat satu benda yang baik. Apakah niat satu benda yang payah dalam hidup? Tidak. Kita boleh pasang niat sepanjang waktu. Buka hati, buka jiwa dengan iman dan taqwa. Niat nak ke masjid, contoh. Niat nak menyumbang derma, contoh. Niat untuk solat duha, contoh. Ketika itu tuan-tuan, catatan pahala sedang ditulis di atas nama kita masing-masing. Allah tidak akan sia-siakan. Contoh, ini satu rezeki. Satu rezeki, hanya niat saja. Belum kita ke masjid lagi, belum pun salat duha, tapi berniat nak duha, berniat nak ke masjid berjamaah, itu sudah dicatat sebagai amal salih oleh Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Apalagi amal-amal kita yang besar-besar, yang lebih besar pada itu lagi, dengan sedekah, derma, dengan perjuangan jihad macam-macam lah.
Maka kata para ulama tafsir, ayat ini satu ayat yang cukup terbuka. Kenapa begitu sekali Allah buka kepada kita? Ini persoalan menarik. Disebutkan oleh Mujahid, seorang tokoh besar tafsir, kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir, dia kata apa? Ini satu tanda aras betapa Allah Subhanahu wa ta'ala amat sayang kasih kepada hambanya. Kata Imam Al-Baghawi menunjukkan betapa Allah terus sayang kasihkan hambanya. Allah tidak nak hambanya dalam kesempitan, dalam kegagalan, dalam kesusahan dan kecelakaan. Allah tak nak tengok kita dalam kesempitan, kesusahan dan kecelakaan. Tidak nak. Subhanallahil azim. Allah tak nak tengok kita dalam kesempitan, kesusahan dan kecelakaan. Maksudnya Allah tak nak kita ni disaksa, tersaksa, apalagi di alam mahsyar sana nanti. Allah tak nak tengok. Inilah kata para alim ulama, sifat Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini sifat yang hebat, sifat yang cukup kuat, hebat dan padat padu. Ar-Rahman, pemurah Allah, dan Ar-Rahim, cinta sayang Allah kepada hambanya. Apa yang kita bincangkan sekarang ada makna itu. Sebab apapun keadaan kita, siapapun kita, sebenarnya lorong hidup kita untuk mencipta kebaikan, kejayaan itu terbuka luas. Syarat amal salih kita lakukan. Itulah harta kita yang sebenar-benarnya. Harta saya, harta tuan-tuan, amal salih. Harta saya, harta tuan-tuan, amal salih. Mengayakan kita, menyelamatkan kita daripada alam bumi sampai alam mahsyar, dan amal salih. Bahkan menariknya, kata Abu Bakar Al-Warraq, seorang ulama di kalangan ulama tabi'in. Qala Abu Bakar Al-Warraq, seorang ulama tabi'in, dia kata apa? Kalau dilihat dalam kacamata agama, amal salih itulah sebenarnya harta kekal kita buat selama-lamanya. Harta kekal kita selama-lamanya amal salih. Harta kekal kita, tuan-tuan, kata Abu Bakar Al-Warraq, amal salih. Tuan-tuan, bila harta kekal ini, banyak benda yang boleh kita bawa dalam arti yang sepatutnya. Kenapa harta kekal ini memang kita nak? Siapa tak nak harta kekal? Semua kita nak. Bukan setakat harta kekal, kita boleh kekal kalau boleh, nak lagi. Tak mati-mati, tapi tak berlaku pula. Tetapi walaupun kita telah mati, macam mana pun telah mati, dah lama, tapi mati sekalipun, rupa ada harta kekal kita. Harta kekal kita ialah amal salih kita. Inilah ditafsirkan para ulama salafun as-salih. Banyak pandangan para ulama tentang hal ini, hingga kata setengah kalangan mereka, dalam hidup kita ada dua nyawa. Dua nyawa. Nyawa yang pertama, nyawa sekarang, sedang tarik masuk oksigen sekarang ni. Ini nyawa pertama kita. Tapi yang ini boleh tamat bila-bila masa sahaja. Boleh berhenti bila-bila masa. Tak sekarang,
petang nanti, tak petang malam nanti, tak petang malam besok, bila-bila masa. Ini nyawa pertama kita yang sedang tarik masuk sekarang, oksigen. Yang ini ada hak dia sampai masa habis. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu nyawa pertama kita. Tapi ada nyawa kedua kita yang kita tak nampak, tapi ada sama kita. Apa dia? Amal soleh tadi lah. Amal salah kita, kata para ahli ulama, nyawa kita yang ini boleh jadi kekal selama-lamanya buat kita. Alangkah bijaknya manusia dalam hidup. Dia bukan sekadar berjuang untuk pertahankan oksigen dalam dada. Dia berjuang sampai untuk bawa amal salahnya kekal ke akhir. Itu yang terbaik. Kita boleh jadi fikir takut kalau mati, atau kita pertahankan juga. Kalau bolehlah, saya pun sama pun, tak ada mati lagi. Atau jaga kesihatan, bagus, baik. Sampai kata tak baik, bagus. Kata jaga, kalau boleh jaga penyakit. Penyakit tak ada, umur 60 pun tak ada darah tinggi kalau boleh lah. Jaga suplemen, vitamin, kita makan tu makan ni, serba suplemen kita masukkan. Kita jaga kesihatan, jogging hari-hari contohnya, bagus, tak ada masalah, terbaik. Sebab kita nak jaga umur kita, usia kita ini kekal, cantik dan sempurna. Kalau boleh tak nak mati lah umur 60. Kalau boleh ya Allah mati umur 120 contohnya. Contoh boleh jadi. Saya macam tu, saya rasa tak nak mati umur 60, 70. Kalau boleh nak sampai 120 ke. Contoh. Tuan-tuan, ini bukan gurauan. Kita macam tu lah agak-agaknya. Maka kita jaga kesihatan kita dari sudut supaya umur panjang lagi. Boleh buat kerja lagi, boleh makan sedap lagi bersama keluarga, bagus, tak ada masalah. Kita jaga. Tapi rupa-rupanya dalam duk jaga umur tadi, ada kes berlaku mati mengejut, ada kes berlaku kesihatan tiba-tiba berlaku tak elok, Allah tarik daripada kesihatan baik pada buruk, berlaku. Kita nak jaga dah, tapi ingat yang kedua tadi, amal salah kita yang menjadi harta kekal kita. Kadang-kadang kita tak rebut mana. Batulah ini yang kita kena runsing, yang kita kena ambil ingatan, supaya kita rebutlah peluang amal salah ini. Tabung bergerak sekarang ini. Cuma biasalah dia tak mari ke tabung ke penceramah, dia belaga kat tuan-tuan dia. Penceramah tak boleh bagi sekarang, nak bagi lepas ni lah. Sebab ibu tabung dia tak mari, patut dia mari holo kepada penceramah tu. Penceramah pun boleh holo walaupun tak banyak. Itu biasa dah. Dia penceramah ni selamat memanjang. Yang tak selamat orang bawah kena beri nyumbang, sebab tabung sampai depan dia. Penceramah bercakap 2.5 jam pun tabung tak sampai. Sekian, dimaklumkan. Sebab saya kadang-kadang bergurau juga, ya, kena ada satu atas meja ni tabung khas penceramah menyumbang. Tulis di tabung tu khas penceramah, tolong sumbang belum balik ke rumah. Biar dia faham, ya. Sikit pun tak apa, bukan soal banyak sikit, beri. Tuan-tuan, contohnya tu tabung berjalan sekarang ini. Ini sebagai amal salah kita yang ni kekal sampai kiamat. Yang ni walaupun 100% kekal sampai kiamat. Dhillul mu'mini yaumal qiyamati sadaqatuh. Payungan di padang mahsyar yang selamat kita, sedekah kita itulah akan memayungi kita, payungkan kita di padang mahsyar. Di padang mahsyar akan ada payung kita dalam bentuk awan ataupun macam mana, wallahu alam, Allah makanya sedekah kita itulah. Ini rezeki. Contohlah tu nak cerita kekal. Betul lah kalau kita nampak tabung derma berjalan tak berjalan, melekat kat dinding masjid, dinding surau dan seumpamanya, tak masuk walaupun sikit, kita kerugian besar. Jam tu kita rugi besar. Sebab apa? Belum besok kita boleh menyumbang lagi. Boleh jadi sekarang adalah tempoh akhir kita, tempoh akhir kita sekarang, bukan besok.
besok dah menyumbang, tak boleh dah, mati, sakit teruk contohnya. Patulah ini sebagai contoh lah. Contohlah tabung berjalan, kita ambil kesempatan sikit, tuan-tuan sekalian. Jadi amal soleh ni adalah harta kekal kita. Saya namakan, kalau boleh dinamakan dengan mudah untuk kita faham, pencen kubur lah mudah-mudahnya. Pencen kubur kita. Si mati dah mati lama dah, di alam barzakh dah tahun, 2 tahun, 10 tahun, 1 tahun, pencen kubur berjalan, tak pernah berhenti pencen kuburnya. Sebab dia ada amalan masa hidup, amalan yang pelbagai. Amal soleh ni kalau kita terjemah bahasa mudah banyak. Ajar orang 2-3 patah perkataan, orang beramal dengan begitu sungguh, itu pencen kubur kita lah. Saya harap saya dapat pencen kubur ini. Saya bercakap daripada khalayak 2-3 patah ilmu yang saya tahu, yang saya boleh sampaikan. Yang mendengar tuan-tuan amalkan, terima dan amalkan, itu insyaAllah pencen kubur saya. Itu pencen kubur saya. Sebab ada orang dengar, mengamalkan dan buat apa yang diajar oleh penceramahnya, pencen kubur saya. Habis saya, tuan-tuan, macam mana? Ruang kita ada. Mungkin kita dengan ilmu ada sikit, kita ajar anak-anak kita. Bang Long, Kak Lang, Kak Ngah, ini ayah nak pesan. Abang Long, ingat sembahyang wajib jaga betul-betul. Sembahyang tiap agama. Abang Long kalau nak rezeki berkat, hidup berkat, jaga solat. Ini pesan apa? Jangan lewatkan solat. Masuk maghrib terus solat, masuk isyak jaga solat, asar solat, di pejabat pun jangan lupa solat. Solat jaga Abang Long. Contohnya kita pesan memanjang. Itu ilmu kita. Kita beri peringatan sembahyang wajib. Kalau jaga sembahyang hidup berkat, rezeki Allah mudahkan. Tapi kalau tak sembahyang hilang berkat, hidup susah sampai ke tua susah. Sebab Allah tidak redha. Abang Long solat, Allah redha rezeki. Kita beri peringatan. Ilmu dah, ilmu tu. Anak kita, Abang Long, Kak Lang, Kak Ngah, dengar. Dia pun buat apa kita suruh. Itu pencen kubur kita. Kesan ilmu tadi, walaupun kita tak syarah 2 jam setengah, macam ustaz berceramah, sekadar itu anak faham. Dia mengamalkan apa yang ditinggalkan wasiat. Itu pencen kubur tuan-tuan. Tuan-tuan dah meninggal 10 tahun, tapi anak konsisten dengan ibadat. Kesan ayah dia sebut dulu, itu pencen kubur. Itu amal soleh. Contoh, itu nasihat. Jadi kalau kita lebih berkemampuan, anak kita boleh baca Quran, siapa aja, ayah dia ajar. Abata, da. Daripada kena huruf sampai boleh baca Quran, ayah dia ajar, mak dia ajar. Anak kekal baca sampai ke mati, ketua, ayahnya mati. Kesan Al-Quran ada ajar abata. Itu pencen kubur kita. Allah tak akan kecewakan kita. Itu harta kekal. Tuan-tuan, inilah agama. Betul, agama ni satu benda yang cukup simple, mudah. Tapi jangan dipermudah-mudahkan. Ia agama yang mudah, tapi jangan permudah-mudahkan. Itu bahaya. Betullah, dalam hal ini menariknya, kata Al-Imam As-Samarqandi ke tadi, mana dah hilang pula dah. Dia bila ilmu dalam catatan ni payah tuan-tuan. Baik. Maka ayat tadi Allah sebut kepada kita apa dia? Man amila salihan min zakat aw unsa tadi, dengan makna bagaimana amal salih ini adalah pencen kubur kita, harta kekal kita. Ini semuanya hak kita bersama. Maka tuan-tuan, ini pakaian kita baik. Kemudian Allah sebut kepada kita apa dia? Ini jaminan. Man amila salihan min zakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Allah berjanji lagi tuan-tuan. Dah dia bagi peluang kita buat amal soleh, buatlah. Siapapun kamu, aku tak pernah pandang secara rasis kepada kamu, kasta, tak ada. Siapakah kamu, miskinkah kamu, kayakah kamu, berpangkat kamu, peluang itu terbuka, silalah kata Tuhan. Allah janji lagi kepada kita, apa dia sebut? Falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan. Maka kami
akan berikan kehidupan yang bahagia, yang menyenangkan, hayatan tayyibatan, kehidupan yang senang, bahagia, membahagiakan. Tuan-tuan, satu lagi ayat kalimah Al-Quran yang ditafsirkan para ulama tafsir dengan pelbagai tafsiran berdasar kepada hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya pandangan yang dibawakan Al-Imam Al-Imam At-Tantawi dalam kitab Al-Wasitnya, kitabnya, disebut apa? Dia kata maksud Allah sebut falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan, kami akan berikan hidup yang baik ini. Yang pertama, dia kata bahawa dengan sebab kita ni ada amal salah, jaga amal salah kecil ke besar, yang pertama Allah akan cukupkan rezeki dalam kehidupan kita. Ini pandangan At-Tantawi, seorang ulama tafsir. Dalam kitab Al-Wasitnya dia kata apa? Allah akan beri rezeki yang mencukupi. Allah berikan rezeki yang mencukupi. Rezeki mana apa? Harta benda yang mencukupi. Ini penting. Sebab cabaran dunia semasa kita, tak kira siapa, yang kita lepih ialah rezeki yang tak pernah berkecukupan. Sebutlah siapa sahaja. Mana ada orang yang tak cukup apa dia miliki. Payah tuan-tuan. Saya okey dah. Mana okey. Keluar pagi, balik petang, dapat gaji, bayar hutang. Payah, nak tambah lagi lah. Akhirnya siang malam bekerja, part time, overtime, habis time. Manusia tak ada cukup tuan-tuan. Cukup manusia bila mati. Bila mati tak ada apa, dia tak fikirlah soal harta benda. Mati, lagi belum mati, siapa cukup? Allah sebut, bukan saya kata. Tengok Al-Quran dalam At-Takatsur ayat pertama, Allah kata apa? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Manusia ni bercakap-cakap tentang soal dunia, harta benda sampai nak mati. Ada tak berapa sihat mana dah terlentak, tapi dalam kotak pikirannya panggil anak, macam mana tanah ayah belah sana tu? Okey dah. Contohlah tuan-tuan, macam mana bersenah ayah tu? Okey dah. Dia tentang 3 tahun dah makan pun orang tolong suap. Tahap tu kita tak kisah apa lah. Manusia tak pernah cukup. Sebab itulah kata Allah SWT, inilah cabaran kita. Satu kata para ulama, bila tak bercukupan, bila tak berkecukupan, itulah kadang-kadang manusia tersasar. Maksudnya apa? Bila tak berkecukupan, kadang-kadang kita dah mula terarah ke arah yang tak elok. Itulah sebabnya kalau berniaga, tipu pelanggan, dah untung cepat. Yang penting dapat keuntungan segera. Soal orang terseksa ke, pelanggan terseksa ke, jangan kira. Penting aku dapat keuntungan. Contohnya lah, kan tak berkecukupan, nak segera. Bila berlaku perniagaan, tipu pelanggan. Bila ada ruang, rasuah diterima. Bukan sikit, bukan 30 sen, sekian-sekian, maklumlah. So apa? Sebab tak berkecukupan. Tak ada ruang, cari ruang. Tak ada peluang, cari peluang. Bahkan cari peluang. Rasuah menjadi amalan biasa. Darah dagingnya penuh dengan duit haram. Tuan-tuan, ini agama sebut. Sampai Nabi kata, satu masa di akhir zaman, kata Nabi, la yubalil mar'u maluhu min halalin aw haramin. Allahu Akbar. Nabi yang sebut, bukan penceramah yang sebut, bukan Tok Khatib yang sebut, bukan Nazim yang sebut. Nabi kata sampai satu hari, tengoklah nanti, la yubalil mar'u, seorang manusia tak peduli, tak kisah hartanya haram ke halal. Subhanallah. Ini peringatan Nabi tercinta kepada kita. Peringatan.
Peringatan Nabi, tuan-tuan, apa lagi lebih pada itu lagi, tuan-tuan. Nabi yang kita sayangi, yang kita selawat malam siang, itulah orangnya yang kita dambakan syafaat bagi pada masa nanti, yang kita nak minta tolong dia bawa ke syurga kita dengan selamat nanti. Itulah Nabi. Kita beringat pada kita awal-awal lagi, sampai setahap manusia tak peduli dah halal haram harta. Ini maknanya apa? Tak berkecukupan. Yang menipu cara menipu, yang rasuah cara rasuah, macam-macam cara. Dia tak besar, dia punya urusan niaga pun nasi lemak aja, jual nasi lemak. Jual nasi lemak tapi sambal recycle dah seminggu, sambal yang sama. Sambal sama dah seminggu recycle. Sampai orang dah puluh sakit perut, tak basah-basah. Untunglah dia. Tapi keuntungan atas seksa orang, itu keuntungan yang tidak halal dalam Islam. Mana halalnya? Dapat dapatan orang terseksa sampai sakit perut ke hospital, bukan sehari, seminggu hospital kerana masalah perut, makanan yang tidak elok, contohnya yang basi ke. Ini semua berkait. Agama dia kena fikir macam tu. Suatu kita kena ada kawalan cukup di dalam kita. Kawalan apa? Ilmu dan iman. Baik. Kata Nabi, kata Allah SWT, kata kalau ulama tafsir Al-Bahrawi kata apa tadi? Allah akan beri kepada kita hidup yang baik dengan maksudnya rezeki yang cukup. Dia tak kata banyak, tapi cukup. Sebab rezeki, tuan-tuan, dia bukan soal banyak sikit, tapi berkat. Kalau rezeki ni banyak berkat, kesianlah. Orang rezeki tak banyak, tak berkatlah dia, sebab gaji tak besar. Tidak. Dalam Islam bukan soal kuantiti, kualiti. Yang sikit pun berkat, alhamdulillah. Yang banyak berkat, masya Allah. Itu saja. Yang banyak berkat, masya Allah. Yang sikit berkat, alhamdulillah. Sebab yang Allah kira adalah kualiti, bukan kuantiti. Baik. Jadi kata Imam Al-Bahrawi, dia kata ini menunjukkan Allah akan beri kecukupan dengan rezeki. Sebenarnya banyak lagi perkara yang lain yang boleh saya sentuh dalam kesempatan yang ada berdasar ayat tadi, tapi masa tak memadai, tak mencukupi untuk terus berbicara tentangnya. Mudah-mudahan Allah sentiasa mempermudahkan urusan amal kita, ilmu kita, kehidupan kita, dan amal soleh. Sentiasa kita lengkapkan, cetak sebanyak mungkin amal soleh seharian, setiap hari, setiap masa, tanpa cuai. Mudah-mudahan dunia kita dirahmati, akhirat kita diradai oleh Allah Azza wa Jalla. Amal salih adalah harta kekal kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Pada Allah kita bermohon, kita berserah, kita berintih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma idha nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afaf wal-ghina وزدنا ولا تنقصنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.